Kalau kita lihat di skrin sekarang ini, pada ayat 189, kita dapat berikan perhatian tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dalam pelajaran tadabbur, antara metodologinya adalah kita memahami berdasarkan terjemahan. Ala kulli hal, bila kita membaca terjemahan, antaranya ayat-ayat yang seperti ini, kita mungkin tak berapa nak faham bila kita hanya membaca terjemahan. Sebab itu bila kita mentadabburi ayat Allah, dengan kita merujuk kepada sumber yang lebih dalam, insya-Allah itu akan menghantar kita kepada pemahaman yang lebih dalam lah, insya-Allah. Dan kali ini kita menggunakan panduan yang tidaklah terlalu panjang dan tidak pula terlalu ringkas, iaitu kita berdasarkan kepada Al-Aisar ini. Maka daripada ayat itu dapat kita fahami daripada Aisar, iaitu diriwayatkan bahawa sebahagian sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, apa yang terjadi dengan bulan sabit yang nampak begitu kecil kemudian berkurang besar sedikit demi sedikit sehingga menjadi seperti pertama kali muncul. Maka Allah menurunkan ayat ini. Ada sahabat yang bertanya tentang ahillah, dan yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan sabit, ahillah, tentang bulan ini. Maka dengan pertanyaan itulah maka turun ayat ini, yas'alunaka 'anil ahillah. Maka jawapan kepada mereka itu yang bertanya, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Pada bulan sabit itu, ia merupakan tanda waktu bagi manusia. Sebab itu bila kita melihat keadaan bulan sabit itu sendiri, dia daripada kecil, kemudian dia menjadi sempurna, dan kemudian ia mengecil semula. Ia menggambarkan tentang situasi manusia juga, ataupun situasi dalam banyak keadaan. Sebab itu dalam hidup ni kita kena aware selalu bahawa sometimes kita rasa kita berada pada kedudukan yang amat sempurna. Tapi kena ingat, bulan sabit ini salah satu daripada perkara yang kita nak kena belajar, kan. Daripada tidak sempurna, kemudian menjadi sempurna, dan dia akan kembali kepada kekurangan. Kalau kita bercakap tentang perjalanan kehidupan kita, kan. Itu satu perkara yang kita boleh belajar daripada yas'alunaka 'anil ahillah. Yang keduanya, bercakap juga tentang waktu-waktu yang lain. Dengan adanya peredaran bulan seperti kondisi-kondisi itu, dapatlah diketahui, dengan adanya peredaran bulan ini, dapatlah diketahui tentang waktu iddah bagi seorang wanita. Dapat juga diketahui tentang bulan Ramadan dengan adanya peredaran bulan ini. Dapat diketahui bilakah berlakunya bulan haji, dan juga bercakap tentang akad dalam jual beli juga, kan. Kita ada waktu-waktunya, dan kemudian tempoh pembayaran hutang dan sebagainya. Maka dengan yas'alunaka 'anil ahillah, ia juga menggambarkan tentang tanda-tanda waktu bagi manusia. So bulan, bila kita tengok bulan, kita tahu bahawa ada waktunya, kan. Baru ni saya ke Kelantan, waktu malam tengok bulan cerah, kan. So bila bulan cerah je, kalau orang yang biasa memancing ke apa ke, dia ini air pasang ni, kan. Bila air pasang ada kaitan dengan ikan besar, sotong besar dan sebagainya, kan. Kita dapat memahami tentang perkara itu. Dan bila berlaku sahaja bulan penuh itu, kita dah tahu dah, ini biasanya berlaku pada waktu bila, kan. Kalau yang baru ni pergi, dia berlaku pada pertengahan bulan Islam, kan. Kita sebutnya sebagai hari putih. So orang yang memerhatikan bulan, kan, maka dia tahulah tentang perkara ini. Kalau tak berikan perhatian, maka kita taklah tahu. Maka pada ayat ini bercakap tentang salah satunya
terkait dengan pertanyaan tentang bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, ia juga menggambarkan tentang tradisi Arab Jahiliyah dahulu. Kan, di mana mereka akan masuk ke dalam rumah. Kalau dilihat di situ, jika salah seorang dari mereka melakukan ihram untuk haji atau umrah dan keluar dari rumahnya dan ingin masuk kembali ke dalam rumah untuk suatu keperluan, ia tidak masuk melalui pintu agar tidak dinaungi oleh tingginya pintu itu, maka ia memanjat tembok dan masuk melalui belakang rumah. Itu kebiasaan Arab Jahiliyah. Mereka dengan anggapan perkara itu baik bagi mereka, masuk melalui pintu belakang rumah, tidak daripada pintunya. Maka dengan pendapat ini mereka merasakan bahawa itu adalah satu kebaikan, dan ayat ini menghapuskan tentang tradisi itu. Itu terkait dengan apa yang dilakukan oleh golongan Ansar Jahiliyah dahulu. Maka ayat ini menghapuskan tradisi jahiliyah mereka itu. Dan kemudian digantikan. Dia bukan sekadar dihapuskan. Jadi kita tengok dalam Islam ini, bila ada satu perbuatan ataupun satu perkara yang dihapuskan dalam agama kita, maka ia diganti dengan perkara yang sepatutnya dilakukan. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra, kebaikan itu adalah seperti mana waqtul buyuta min abwabiha, iaitu dengan kamu memasuki rumah melalui pintu-pintunya. Dengan mengikuti kepada perintah ini, meninggalkan tradisi jahiliyah dan mengikut kepada apa yang Allah suruh ini, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sekali lagi, ia menghantar kita kepada takwa. Kita dah bincang tentang wasiat, kita dah bincang tentang puasa, kita dah bincang tentang harta sebelum-sebelum ini daripada surah Al-Baqarah. Ia menghantar kita kepada takwa, dan sekali lagi, siapa sahaja yang melakukan ketaatan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat lihat itulah antara perbuatan yang menghantar seorang manusia kepada takwa. Masya Allah, tabarakallah.